Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azhar bin Mak Saad daripada SMK Simpang Beluru, Kuala Kangsar, Perak. Saya akan membentangkan artikel kajian yang telah dijalankan iaitu korelasi kesediaan pembelajaran berbalik terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom dalam kalangan murid sekolah. Berdasarkan kepada tinjauan literatur yang dilakukan, teknologi didapati memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Justru di Malaysia, projek Frog VLE adalah antara inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah memanfaatkan penggunaan ICT dalam pendidikan. Namun setelah beberapa tahun, inisiatif ini dilihat tidak memberikan impak yang positif. Seperti mana yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara pada tahun 2018, mendapati kadar penggunaan platform ini adalah berada pada tahap yang amat rendah. Tinjauan awal pada tahun 2016 oleh Mahizir dan Muhammad Azli juga telah mencadangkan suatu pendekatan pedagogi yang bersesuaian diaplikasikan bersama penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal yang sama turut diakui oleh Avari 2019 serta Cesar dan Abe 2018 yang mencadangkan pendekatan pedagogi pembelajaran berbalik diselarikan bersama-sama dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Memandangkan kini Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan platform D5, terutamanya aplikasi Google Classroom sebagai medium pembelajaran maya di sepanjang tempoh PDPR, justru bagi mengelak berlakunya kesilapan yang sama seperti Frog VLE, maka pendekatan pembelajaran pedagogi yang bersesuaian iaitu pembelajaran berbalik perlulah dilihat sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan diperkukuhkan untuk meningkatkan kesediaan penggunaan Google Classroom dalam kalangan murid sekolah. Berdasarkan kepada tinjauan literatur yang dilakukan, kerangka konseptual berikut telah dibentuk di mana faktor-faktor kesediaan pembelajaran berbalik adalah pemboleh ubah tidak bersandar, manakala konstruk kesediaan menggunakan Google Classroom adalah pemboleh ubah bersandar. Persoalan kajian dibentuk berdasarkan kepada penyataan masalah adalah terdiri daripada 5 persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah terdapat hubungan di antara faktor pembelajaran terarahkan diri PTK terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom GC. Persoalan kajian yang kedua, apakah terdapat hubungan di antara faktor efikasi kendiri teknologi EKT terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Persoalan kajian yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan di antara faktor efikasi kendiri komunikasi iaitu EKK terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Persoalan kajian yang keempat, apakah terdapat hubungan di antara faktor motivasi pembelajaran terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Dan persoalan kajian yang kelima, apakah terdapat hubungan di antara faktor pra-pembelajaran terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Berdasarkan kepada tinjauan literatur, kelima-lima konstruk dalam faktor kesediaan pembelajaran balik ini dikenal pasti. Faktor yang pertama iaitu pembelajaran terarahkan diri. HO 2016 menyatakan bahawa students are required to take responsibility for their own learning. Murid adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembelajaran kendiri mereka terutamanya di rumah. Hal yang sama turut diakui oleh Gan et al. 2019. Tambahan, di sepanjang tempoh PDPR, murid sudah pasti berada di rumah masing-masing dan mereka perlu memastikan diri mereka terus belajar. Justru, faktor pembelajaran terarahkan diri iaitu PTK ini dilihat adalah penting untuk diukur sebagai salah satu faktor pembelajaran berbalik. Ia juga diakui oleh beberapa pengkaji terdahulu. Bagi faktor yang kedua iaitu efikasi kendiri teknologi. Beberapa kemahiran penting perlu dikuasai sebagai memastikan murid memiliki efikasi kendiri berkaitan dengan kemahiran teknologi seperti kemahiran menggunakan internet, mencari kandungan pembelajaran di internet dan penggunaan aplikasi di telefon pintar, dan perkara ini dinyatakan oleh HO 2016. Selain daripada itu, keupayaan murid untuk menguasai penggunaan aplikasi baru juga penting seperti mana yang dinyatakan oleh Alda Ferry
Han 2016. Justru faktor efikasi kendiri teknologi ini perlu diukur sebagai salah satu faktor pembelajaran berbalik yang amat mementingkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Bagi faktor yang ketiga, iaitu efikasi kendiri komunikasi, penyertaan dalam pembelajaran maya untuk mewujudkan interaksi antara murid dengan murid serta murid dengan guru adalah penting sebagai perkongsian ilmu. Perkara ini dijelaskan oleh Yilmaz 2017, di mana beberapa pengkaji terdahulu juga berpandangan komunikasi di dalam pembelajaran berbalik adalah penting dan faktor ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu indikator kepada kesediaan murid untuk melaksanakan pembelajaran berbalik. Hal yang sama turut diakui oleh beberapa pengkaji terdahulu. Bagi faktor yang keempat iaitu motivasi pembelajaran, terdapat beberapa pengkaji terdahulu dalam kajian mereka menunjukkan motivasi pembelajaran adalah penting ke arah menentukan kepuasan pembelajaran dalam talian. Gang et al. 2019 juga menyatakan motivasi penting untuk meningkatkan penglibatan perbincangan semasa sesi pembelajaran. Begitu juga dengan Zamzami dan Siti Hajar 2016 dan beberapa pengkaji yang lain juga menyatakan bahawa motivasi pembelajaran adalah faktor penting dalam menentukan pembelajaran berbalik berjaya. Dan faktor yang terakhir iaitu pra-pembelajaran. Untuk memastikan pembelajaran berbalik berlaku, murid perlu melaksanakan beberapa tugasan seperti menonton video sebelum menghadiri kelas. Hal ini dinyatakan oleh Haw 2016. Murid yang memanfaatkan kandungan yang diberikan oleh guru di luar kelas dapat menyumbang kepada keberkesanan pendekatan pembelajaran berbalik. Hal ini juga dinyatakan oleh Durak 2018-2019. Perkara yang sama turut diakui oleh beberapa pengkaji yang lain yang turut menyatakan bahawa kejayaan pembelajaran berbalik adalah bergantung kepada kemahuan murid untuk melaksanakan tugasan luar kelas yang diberikan oleh guru. Bagi konstruk kesediaan menggunakan Google Classroom, konstruk ini adalah merangkumi aspek pengetahuan, pedagogi dan teknologi. Aspek pengetahuan adalah merujuk kepada pengetahuan murid menggunakan aplikasi Google Classroom seperti memberikan komen, berkongsi kandungan, menerima dan menghantar tugasan. Aspek ini dikenal pasti dari tinjauan lalu antaranya oleh Abid Azhar dan Iqbal 2018 serta beberapa pengkaji lain yang melihat ciri dan fungsi seperti ini adalah terdapat di dalam aplikasi media sosial yang sering digunakan masa kini. Aspek teknologi pula merujuk kepada kesediaan murid untuk menggunakan sesuatu aplikasi pendidikan bagi tujuan pembelajaran kendiri mereka, manakala aspek pedagogi merujuk kepada kebolehlassanaan murid untuk berubah ke arah penggunaan teknologi untuk diterapkan dalam pembelajaran mereka. Seterusnya bagi instrumen kajian adalah diadaptasi daripada Aldaferri dan Han 2016, Haw 2016 dan Van der Sena 2016. Secara keseluruhannya, instrumen kajian ini adalah terdiri daripada 37 item. 27 item soalan adalah merangkumi untuk mengukur faktor kesediaan pembelajaran berbalik, manakala 10 item adalah untuk mengukur kesediaan menggunakan Google Classroom. Instrumen kajian seterusnya diuji dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan. Ujian kesahan yang dijalankan adalah kesahan kandungan, iaitu kesahan muka dan analisis persetujuan. Hasil analisis persetujuan menunjukkan panel pakar bersetuju dengan item yang digunakan dan diubah sesuai. Seterusnya, ujian kebolehpercayaan yang dilakukan adalah ujian korelasi item terhadap skor keseluruhan dan ujian dengan melihat nilai alpha Cronbach. Bagi ujian korelasi item terhadap skor keseluruhan, korelasi bagi setiap item terhadap skor keseluruhan adalah berada di antara 0.365 hingga 0.901 dan berdasar kepada Abu Bakar Nordin 1986, nilai skor yang melebihi 0.30 menunjukkan item adalah memiliki kebolehpercayaan.
Okay, bagi nilai alpha Cronbach, setiap konstruk adalah memiliki nilai alpha Cronbach melebihi 0.60 dan secara keseluruhan nilai alpha Cronbach adalah berada pada 0.840 dan ini menunjukkan item yang telah dibina dan diubah sesuai ini adalah sah dan tekal serta konsisten untuk digunakan bagi tujuan pengumpulan data. Seterusnya, proses pengumpulan data adalah secara bersemuka di mana pengkaji telah bersemuka dengan responden dan borang soal selidik telah terus dikutip. Populasi kajian adalah seramai 13,721 murid sekolah menengah dalam daerah Kuala Kangsar di mana sekolah ini dibahagikan kepada dua kelompok iaitu bandar dan luar bandar dan seterusnya 8 buah sekolah telah dipilih secara rawak menerusi persempelan strata iaitu 4 buah sekolah dipilih dari kelompok bandar dan 4 buah sekolah dipilih dari kelompok luar bandar. Bilangan sampel dari setiap sekolah juga adalah secara persempelan strata dan sampel dipilih secara rawak mudah di peringkat sekolah. Nilai bagi responden yang dipilih adalah sebanyak 375 berdasarkan kepada jadual Cratchit and Morgan. Walau bagaimanapun, pengkaji telah menetapkan nilai 450 borang soal selidik untuk diedarkan. Baiklah, untuk analisis dan dapatan kajian bagi persoalan kajian 1 untuk melihat korelasi setiap konstruk terhadap konstruk kesediaan menggunakan Google Classroom. Setiap persoalan kajian ini adalah menggunakan ujian korelasi Pearson. Seterusnya adalah analisis inferensi korelasi menggunakan ujian korelasi Pearson. Skala kekuatan korelasi adalah berdasarkan kepada skala kekuatan Cohen et al. 2007. Bagi hubungan di antara setiap faktor ini terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom, yang pertama kita lihat pada persoalan kajian yang pertama, R sama dengan 0.566 ini menunjukkan wujudnya hubungan positif yang kuat di antara faktor pembelajaran terarahkan diri terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Bagi persoalan kajian yang kedua, nilai R adalah sama dengan 0.529. Nilai ini menunjukkan wujudnya hubungan positif yang kuat di antara faktor efikasi kendiri teknologi terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Seterusnya, bagi persoalan kajian yang ketiga, nilai R adalah sama dengan 0.587. Nilai ini menunjukkan wujudnya hubungan positif yang kuat di antara faktor efikasi kendiri komunikasi terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Bagi persoalan kajian yang keempat, nilai adalah pada R sama dengan 0.477. Jadi nilai ini menunjukkan wujudnya hubungan yang positif tetapi pada kekuatan yang sederhana, iaitu dari hubungan di antara motivasi pembelajaran terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Dan persoalan kajian yang kelima menunjukkan pada nilai R sama dengan 0.591 dan nilai ini menunjukkan wujudnya hubungan positif yang kuat di antara faktor pra-pembelajaran terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Seterusnya, perbincangan hasil kajian berdasarkan kepada nilai yang diperolehi daripada ujian korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat 4 faktor iaitu faktor PTK, pembelajaran terarah kendiri, faktor efikasi kendiri teknologi EKT, faktor EKK iaitu efikasi kendiri komunikasi dan faktor PP iaitu pra-pembelajaran telah menunjukkan hubungan positif yang kuat terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Hal ini adalah bertepatan dengan beberapa dapatan kajian dan pandangan pengkaji sebelum ini. Sebaliknya, dalam kajian yang saya temui, faktor MP iaitu faktor motivasi adalah menunjukkan korelasi yang sederhana terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Namun, masih lagi pada korelasi yang positif. Hal ini berkemungkinan kerana pengguna peranti teknologi dalam kalangan murid telah menjadi norma dalam kehidupan mereka.
Jadi apa yang dapat disimpulkan di sini, kesemua faktor kesediaan pembelajaran berbalik iaitu PTK, EKT, EKK, MP dan juga PP adalah memiliki hubungan yang positif terhadap kesediaan menggunakan Google Classroom. Justru pengkaji melihat para guru dapatlah menjadikan faktor-faktor di dalam kajian ini sebagai satu kriteria kesediaan yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pembelajaran berbalik menerusi platform Google Classroom. Justru di pihak atasan seperti PPD dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia juga, program yang bersifat intervensi ataupun bengkel bolehlah dilaksanakan untuk memfokuskan kepada empat faktor yang dilihat menunjukkan hubungan yang sangat kuat iaitu PTK, EKT, EKK dan juga pra-pembelajaran iaitu PP sebagai satu faktor yang dilihat mampu memberi ataupun memberi sumbangan atau menyumbang kepada peningkatan kesediaan murid untuk menggunakan platform Google Classroom di dalam PDVC. Jadi usaha ini setidaknya dapat memberikan manfaat penggunaan ICT bagi meningkatkan kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan di Malaysia. Baiklah, sekian, terima kasih.